Blight. Baik, perhentian pertama kita ke daerah Blight disapa oleh rakan segas kita, Ayah Isbalini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan setugas kita, Muhammad dan Hani? Alhamdulillah, kita sihat walafiat juga. Dan juga seperti ini, tadi berkesempatannya dikongsikan oleh Hani sendiri katanya bagaimana kalau di daerah masing-masing, adakah ada tempat-tempat yang menarik khususnya kalau di awal pagi ini, manalah tahu mungkin ada tempat untuk beriadah ataupun mungkin juga sarapan, membeli belah di pagi ini ya. Jadi mungkin dapat dikongsikan ni seperti ini. Baik, sebenarnya kalau di daerah Blight memang banyaklah tempat-tempat menarik boleh dikunjungi selain daripada untuk sarapan. Kedai-kedai yang terpilih oleh orang-orang Ketani, ada beberapa tempat mungkin bagi orang-orang Ketani yang suka menikmati suasana pagi flora dan fauna, boleh mengunjungi beberapa taman rekreasi seperti taman rekreasi hutan Sungai Liang, taman rekreasi hutan Logan Lalak dan banyak lagi sebetulnya. Ya, pasti banyak aktiviti juga dapat dilakukan, aktiviti di senaman, melihat sendiri keindahan di daerah Blight. Betul, cukup ya. indah. Baik, cuba mulai dengan info berkenaan. Jadi seperti ini mungkin ada juga informasi ataupun bahan semasa yang dapat kita ni jadikan satu idea ataupun ilham di pagi ini. Jadi silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Muhammad dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah sudah bersua kita kembali menerusi lintas langsung sampai pagi yang kami bawakan pada hari ini, hari Jumaat ya. Penghulu segala hari, semoga dibukakan pintu-pintu rezeki, dimakbulkan semua doa kita dan semoga kita sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja berada. Seperti biasa, ada dari daerah Blight, saya akan kongsikan antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight, di mana Majlis Perundingan Kampung Pekan Kuala Blight B mengadakan satu karnival, iaitu Karnival Permainan BSRC yang masih lagi diadakan sehingga hari Ahad ini 7 hari bulan Jun 2026. Pelbagai aktiviti sukan, rekreasi, hiburan telah disediakan untuk semua lapisan umur. Selain jualan makanan dan minuman bertemakan satu permainan, satu komuniti, karnival ini diadakan bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Itu dia satu acara yang berlangsung di sekitar daerah Blight. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisinya hari ini. Silakan. Secara keseluruhan, perpustakaan masjid memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, baik dari segi spiritual, intelektual maupun sosial. Perpustakaan masjid menyediakan berbagai sumber bacaan keagamaan seperti Al-Quran, hadis, tafsir, buku-buku fikih dan sejarah Islam yang dapat membantu jemaah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agama mereka. Amalan membaca buku ataupun kitab agama ini bukan sahaja menambah ilmu sendiri, tetapi juga menambah ilmu umumnya kepada orang yang hadir kepada masjid. Di masjid itu bukan saja membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama melalui penceramah ataupun imam-imamnya, tapi daripada sudut bacaan di masjid-masjid, perpustakaan di masjid-masjid juga dapat menambahkan ilmu kepada si pembacanya. Kerana di dalam buku-buku yang ada di dalam sudut bacaan ataupun perpustakaan masjid itu juga banyak ilmu-ilmu agama yang tidak disebutkan oleh penceramah, sedikit yang disebutkan dalam ceramah-ceramah oleh imam-imam ataupun ustaz-ustaz ataupun ustazah asatizah yang lain, tetapi juga di dalam kitab-kitab itu juga banyak akan menambah amalan-amalan kepada si pembacanya, bahkan menambah ilmu.
para cendekiawan ataupun para ahli ilmu mengatakan bahawa buku ataupun ilmu itu adalah jendela kepada pengetahuan. Maka oleh demikian membaca buku ataupun membaca ilmu-ilmu agama di dalam kitab-kitab itu akan menambah pengetahuan si pembaca, kerana itu akan membuka pintu-pintu pengetahuan kepada si pembacanya, bukan saja di perpustakaan yang umumnya tetapi di masjid juga menambah ilmu agama setiap pembacanya. Sebagai sebuah institusi pendidikan, masjid tidak terlepas daripada kewujudan perpustakaan. Perpustakaan masjid merupakan satu bentuk perpustakaan khas yang berfungsi untuk memenuhi keperluan intelektual masyarakat sekeliling. Perpustakaan masjid berbeza dengan perpustakaan awam kerana ia lebih menumpukan bahan-bahan yang lebih khusus kepada bidang agama. Alhamdulillah, sedikit yang mengetahui mengenai di masjid-masjid ini juga terdapat perpustakaan. Bukan saja di tempat umum seperti Nazim yang kita diketahui, tetapi di masjid juga ada perpustakaannya. Kalau di masjid kecil dipanggilnya sebagai sudut bacaan, yakni di tempat diletakkan kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab rujukan agama dan bahkan ilmu akademik. Kalau di masjid-masjid besar, masjid-masjid yang berskala besar disebutnya sebagai khutbahkhanah ataupun perpustakaan. Memang menyimpan banyak buku-buku dan kitab-kitab agama di dalamnya sebagai rujukan agama, rujukan akademik, dan sedikit juga yang mengetahui oleh pada jemaah dan orang ramai yang datang bahawa perpustakaan itu memberikan manfaat yang banyak kepada jemaah yang datang, bukan saja untuk merujuk ataupun melihat ataupun membaca kepada Al-Quran, kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab hadis pun ada disimpan di khutbahkhanah ataupun perpustakaan tersebut, dan juga ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu akademik, bahkan ilmu-ilmu umum pun ada buku-bukunya diletakkan di sana sebagai rujukan dan sumber bacaan bagi para jemaah dan orang ramai yang ingin membaca pada buku tersebut ataupun menambah ilmu. Selain daripada itu juga bukan hanya kepada imam-imam ataupun pegawai masjid tempat bertanya, tapi justru bacaan itu adalah tempat para jemaah menimba ilmu yang tidak diketahui ataupun tidak terdapat pada tempat umum. Maka disitulah perpustakaan masjid ataupun sudut bacaan masjid menjadi peranan kepada jemaah mengambil ilmu, menimba ilmu serta mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang umum, bahkan yang belum diketahui pun akan dapat diambil daripada sudut bacaan atau perpustakaan yang ada di masjid tersebut. Dengan menyediakan akses informasi dan sumber belajar yang berkualiti, perpustakaan masjid menyumbang dalam meningkatkan kualiti umat Islam secara keseluruhan, baik dari segi keimanan, pengetahuan maupun keterampilan. Dengan adanya perpustakaan, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan kerana melalui perpustakaan, jemaah masjid dan umat Islam amnya mempelajari apa yang telah dihasilkan sebelum ini dan sentiasa boleh mengikuti dan menyesuaikan diri dengan maklumat baharu secara positif.